Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar tingkatan 6 walau di mana saja anda berada. Bertemu sekali lagi bersama saya Cikgu Asma dari Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai ya. Okey, jom kita ulang kaji. Hari ini kita teruskan ulang kaji di bab 4 iaitu tajuk pembuatan keputusan di bahagian 2A ya, iaitu dengan tajuk alat membuat keputusan kuantitatif ya. Jadi fokus cikgu kali ini adalah kepada alat membuat keputusan kuantitatif statistik deskriptif ya. Okey. Jadi jom belajar, jom ulang kaji, jom berjaya, jom cemerlang. Okey, kita teruskan. Okey, kita mulakan dengan definisi alat membuat keputusan kuantitatif ya. Okey, jadi dalam bahagian pertama cikgu dah terangkan definisi pembuatan keputusan dan juga proses membuat keputusan ya. Jadi kali ini kita lihat alat membuat keputusan kuantitatif ya. Okey, apakah definisinya? Ia merujuk kepada proses membuat keputusan menggunakan nilai, nombor, angka, analisis matematik atau statistik ya. Okay, jadi apa perbezaan utama antara alat membuat keputusan kuantitatif dengan kualitatif? Okey, keyword utama. Jadi kat sini untuk kuantitatif dia keywordnya adalah nombor, angka ya. Tetapi kalau alat membuat keputusan kualitatif keywordnya adalah apa dia? Ingat lagi? Okey, idea ya. Pengumpulan idea melalui percambahan idea dengan beberapa cara ya. Okey. Jadi kat sini kuantitatif. Jadi dia melibatkan angka ataupun nombor dan juga analisis matematik atau statistik. Okey, jadi ada dua jenis alat membuat keputusan kuantitatif. Okey, yang pertama statistik deskriptif yang cikgu akan fokus terangkan untuk kali ini ya, dan yang kedua pokok keputusan cikgu akan terangkan dalam slot yang akan datang iaitu dalam slot ataupun bahagian 2B ya. Okey, bawah statistik deskriptif kita ada ukuran kecenderungan memusat yang terdiri daripada mean, median dan mode ya. Mean ataupun purata dan juga ukuran serakan iaitu julat, variance dan sisihan piawai ya. Ada juga carta dan graf tapi cikgu tak sentuh di sini sebab anda pun dah belajar ya dalam subjek pengajian am ya. Biasanya kalau soalan keluar pun dia tanya yang pengiraan yang melibatkan ukuran kecenderungan memusat atau juga ukuran serakan ya. Okey. Jadi cikgu ulang bahawa cikgu nak terangkan statistik deskriptif untuk kali ini ya. Jadi kita akan tengok apa dia definisi ataupun maksud mean, median, mode, julat, variance dan sisihan piawai dan juga bagaimana cara nak menghitung perkara-perkara tersebut ya. Okey, kita teruskan. Okey, kita tengok definisi dulu pelajar. Okey, statistik deskriptif ya merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mengurus maklumat berangka yang dikumpul, disusun dan dianalisis untuk mendapat satu gambaran yang jelas ya. Maksudnya apabila telah kita kira contohnya kalau nak buat perbandingan pencapaian atau prestasi antara dua orang pelajar ya. Jadi kita tengok dia punya markah purata ya. Jadi untuk menentukan siapa yang lebih cemerlang atau lebih baik itu contoh yang ringkaslah. Nanti kita tengok lebih teliti selepas ini ya. Okey. Okey, kita teruskan. Kita lihat ukuran kecenderungan memusat yang pertama iaitu mean ya, iaitu purata ya. Purata semua nombor dalam sampel itu maksud dia. Jadi bagaimana menghitung mean? Jumlah nilai data dibahagi dengan bilangan data. Contoh cikgu ada 3 data 4, 5 dan 6. So datanya bilangan data ada 3 yang angkanya adalah 4, 5 dan 6. Jadi jumlah data kita bagi campurkan 4 campur 5 campur 6 dan dibagi dengan bilangan data iaitu 3. Jadi total tadi 4 campur 5 campur 6 dibagi dengan 3. Maka kita akan dapat mean ya. Okey. Cikgu teruskan median. Median ialah nilai data yang berada di tengah
tengah data yang disusun secara menaik ya. Jadi cikgu berikan contoh simple tadi 4, 5, 6 dan mengikut turutan menaik. Jadi kalau nilai yang berada di tengah-tengah antara 4 dengan 6 adalah berapa? 5. Jadi 5 adalah median ya. Jadi jika bilangan data itu ganjil sebab 3 ganjil kan. Okey, jadi anda susun turutan nombor secara menaik dan nombor di tengah adalah median. Jadi cikgu ulang antara 4, 5 dan 6 yang di tengah-tengah adalah 5, maka 5 adalah median. Tapi kalau data genap, jadi cikgu tambah satu lagi data 4, 5, 6 tu 7. Jadi bilangan data 4. 4 maksudnya genap. Jadi susun juga turutan nombor secara menaik iaitu 4, 5, 6, 7. Jadi ambil nombor 2 di tengah-tengah. Jadi nombor tengah-tengah antara 4 dan 7 nombor berapa? Nombor 5 dan 6. Jadi kena campurkan 5 dan 6 dibahagi 2 barulah kita dapat nilai median. Jadi ingat ya, jika data ganjil susun ambil yang tengah-tengah. Tapi kalau data genap ambil 2 di tengah-tengah dan campurkan bahagi 2. Jelas ya pelajar? Boleh? Okey? Okey, cikgu teruskan untuk yang seterusnya. Okey, kita tengok seterusnya julat. Julat itu ukuran serakan ya. Perbezaan nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam satu set data. Jadi macam mana caranya nak mengira julat? Jadi awak daripada set data tadi, contohnya 4, 5, 6 yang ringkas tadi, apakah nilai yang terbesar? 6. Apakah nilai yang terkecil? 4. Jadi 6 tolak 4. So julat adalah 2. Simple sahaja di sini. Cikgu bagikan contoh yang mudah ya. Jadi caranya kenal nilai terbesar, nilai terkecil, kemudian tolakkan nilai terbesar dengan nilai terkecil ya. Okey, cikgu teruskan. Variance. Variance adalah ukuran min kuasa 2 sisihan daripada min. Apa itu min tadi? Purata. Jadi variance simbol dia adalah S kuasa 2 ya. Nanti dalam mengirisan piawai kita boleh kenal pasti mana satu yang dikatakan sebagai variance ya. Okay, cikgu teruskan. Sisihan piawai. Perbezaan setiap nombor daripada min. Min adalah purata ya, iaitu purata jarak setiap nombor dari min. Jadi maksudnya berapa jauh setiap data itu dia berbeza dari min ya ataupun dari purata. Okey, apakah formulanya? Jadi simbolnya S sama dengan punca kuasa 2 jumlah XI adalah data ditolak dengan X bar. X bar itu adalah purata. Jumlah semua data ditolak dengan purata kuasa 2 dibahagi dengan N tolak 1. N apa dia? Bilangan sampel. Okey. Nanti tengok contoh, anda akan lebih mudah faham. Okey? Cikgu berikan contoh di sini iaitu ada data yang 2019 tu, maaf tertutup 92. Okey. Jadi 85 markah prestasi tahunan ahli 2015 hingga 2019 ya. Hitung min, median, mode, julat dan sisian piawai. Okey. Untuk 2019 tu 92 ya pelajar. Okey. 85, 2015, 2016 90, 2017 94, 2018 94 dan 2019 92. Okey, jadi semasa anak-anak pelajar nonton, stopkan di sini. Cuba buat, lepas tu baru teruskan untuk buat semakkan ya. Tapi cikgu teruskanlah Tapi bila anda menonton, tolong stop di sini. Cuba kira min, median, mode, julat dan sisian piawai berdasarkan penerangan yang cikgu telah berikan sebentar tadi. Kemudian siap buat, barulah teruskan slide ini atau video ini supaya anda boleh semak. Okey? Semak ya. Jadi jom kita semak. Jadi cikgu andaikan anda telah cuba mengira atau menghitung ya perkara-perkara yang ada dalam soalan tadi, iaitu yang pertama adalah min ya. Simbolnya adalah X bar. Jumlah nilai data dibagi bilangan data, terlari sikit di situ. 455 dibahagi dengan 5. Jadi macam mana dapat 455 tadi? 85 campur 94 campur 92 semua
markah prestasi ahli dari tahun 2015 hingga 2019. Jadi dibahagi dengan 5. Kenapa 5? 5 adalah bilangan data. Jadi 455 dibagi 5 dapat 91. Jadi untuk 5 tahun tersebut, purata markah prestasi ahli adalah 91. Okey. Kemudian nak kira median pula. Jadi kita susun secara menaik. Tadi markah prestasi ahli kita susun secara menaik 85, 90, 92. 92 itu adalah tahun 2019 punya markah prestasi, 94 dan 94. Jadi kita lihat yang berada di tengah-tengah. Data berapa Okey, yang berada di tengah-tengah sebab ini ganjil jadi kita terus ambil nilai yang berada di tengah iaitu 92. Okey, boleh? Kemudian mood, data yang kerap berulang. Jadi dalam markah prestasi ahli tadi ada 2 kali ada 2 tahun dia dapat markah 94. Jadi mood adalah 94. Okey. Kemudian julat. Julatlah nilai terbesar ditolak dengan nilai terkecil ya. 94 ditolak 85 dapat 9. Okey. Cikgu teruskan untuk sisian piawai. Okey, jadi kita buat pengiraan di sini, kita buat pengiraan X tolak X bar. X bar adalah purata. Jadi setiap data kita tolakkan dengan min dan kita dapat nilai 6, negatif 6, negatif 1, 3, 3 dan 1 ya. Dan kita kena kuasakan 2 setiap nilai tersebut. Jadi tahun 2015 kita dapat 36 dan seterusnya dan totalnya adalah 56 sebab tadi dalam formula tu total jumlah ya. Okey, di sini ni adalah jumlah xi tolak x bar kuasa 2. Jadi jumlah sini adalah 56 ya. Dibahagi dengan n tolak 1. Jadi punca kuasa 2 ya. So jadi dapat 56 dibahagi dengan 4 dapat 14. So kita tekan kalkulator lah pelajar. Dapat 3.74 sisihan piawai. Jadi apa maksud 3.74 tu ataupun nilai tadi min dia 91, julat dia berapa tadi? 94 tolak 85 9. Apa maksudnya? Ya, sebab dalam soalan biasanya dia akan tanya perbandingan antara dua orang atau dua kumpulan mana lebih baik, mana lebih konsisten. Jadi itu kita bukan sekadar mengira tapi kena buat kesimpulan. Kenapa kita membuat pengiraan tersebut? Okey, boleh cikgu teruskan? Okey. Kegunaan atau tujuan pengiraan ya iaitu macam cikgu cakap tadi membandingkan dua individu atau dua kumpulan ya, mana yang lebih baik, mana yang lebih konsisten atau mana yang lebih tekal. Okey, jadi semakin tinggi min semakin baik. Jadi kalau ada dua orang tadi contohnya Ali dengan seorang yang lain, dia punya markah prestasi, kita tengok min dia. Kalau tengok sekali lalu mungkin kita kata oh Ali lebih baik ataupun seorang lagi lebih baik. Tapi bila kita kira purata baru kita dapat buat keputusan ya. Contohnya kalau nak beli anugerah cemerlang kepada pekerja. Mana yang lebih baik? Mungkin 3 tahun berturut-turut atau 5 tahun berturut-turut berapa markah purata dia. Okey. Kemudian semakin kecil julat lebih konsisten. Maksudnya perbezaan markah yang tertinggi dengan terendah tadi markah prestasi dia. Okey, jadi kalau kecil maksudnya baiklah ya, okey. Semakin besar variance, semakin besar darjah serakan nilai daripada min dan sebaliknya. Dan yang terakhir, semakin kecil sisihan piawai lebih baik atau lebih konsisten. Jadi biasanya dalam soalan dia suruh membandingkan antara dua person atau mungkin dua kumpulan atau mungkin dua individu yang menghasilkan pengeluaran ya. Adakah individu A atau individu B yang lebih konsisten atau lebih baik ya. Okey. Jadi itu cikgu telah terangkan sebentar tadi keseluruhan statistik deskriptif iaitu ada mean, median, mode, julat, variance dan sisihan piawai. Jadi variance dalam pengiraan sisihan piawai tadi adalah 14 ya iaitu dia S kuasa 2. Belum dipunca kuasa 2 kan lah, itu adalah variance ya. Jadi setakat itu untuk kali ini. Cikgu akan sambung di bahagian 2B untuk alat membuat keputusan kuantitatif yang kedua iaitu pokok keputusan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.